Yang anda lihat di sini adalah susunan timeline untuk Power Sphera Universe yang terdiri daripada pelbagai movie dan siri berkisarkan Mekamato dan Bobo Boy. Yang kita hendak fokuskan dalam video ini adalah segmen ini, Bobo Boy Galaxy Musim 2. Ini adalah musim yang unik kerana ianya terdiri daripada 4 arc yang masing-masing mempunyai tajuk tersendiri. Itu yang kita akan kupas dalam video kali ini. Bermula dengan arc Sori dan Windara yang sudah pun disiarkan di kaca TV. Berkenaan planet, arc Sori berlaku di planet hijau yang dipenuhi tumbuhan seperti planet Rimbara dan planet Kadruax. Manakala arc Windara berlaku di planet Windara yang mempunyai iklim angin kencang dan puting beliung. Kedua-dua ini bertepatan dengan elemen daun dan angin milik Bobo Boy. Bobo Boy juga bertemu dengan watak-watak yang berkait dengan penguasa elemen lama. Di Rimbara, adanya Gaharum, kawan lama King Balakong, sang penguasa asal kuasa balak. Ada juga kuali yang berkemungkinan spesies sama seperti Balakong. Manakala di Windara, adanya penguasa asal beliung iaitu Kuputeri dan juga orang kanannya Maripos daripada spesies yang sama juga. Berkenaan musuh dan pihak lawan, dalam arc Sori, Bobo Boy berhadapan dengan tumbuhan-tumbuhan liar dan juga kaum baja yang liar. Manakala di Windara, dia berhadapan dengan makhluk-makhluk serangga. Pakaian ekstra juga dipakai oleh Bobo Boy. Pakaian peneroka hutan dan juga tukang masak dalam arc Sori. Manakala untuk arc Windara, adanya baju perisai yang serba canggih. Power Sphera juga memainkan peranan penting. Di planet Kadruax, mereka mencari pasubot yang boleh menumbuhkan benih dengan cepat. Manakala di Windara adanya lamp bot yang digunakan penjahat untuk mengawal minda penduduk di situ. Dan satu lagi Power Sphera di Windara adalah Cocoon bot. Kedua-dua Power Sphera yang anda lihat ini menyebabkan kemunculan raksasa besar. Pasubot menumbuhkan alfa jambesor manakala Cocoon bot menukarkan Reramos menjadi labah-labah besar. Kedua-dua raksasa tersebut dikalahkan oleh transformasi elemental baru Bobo Boy. Fusion Duri dan Solar menghasilkan Bobo Boy Sori. Manakala di Windara pula elemen angin Bobo Boy mencapai tahap ketiga iaitu Beliung. Bercakap tentang tahap ketiga elemen, kedua-dua arc ini memperkenalkan unsur katalis yang menyebabkan Bobo Boy boleh mencapai tahap ketiga. Bobo Boy mendapat biji benih kuat dalam arc Sori yang bakal membantunya mencapai tahap ketiga daun iaitu Rimba. Manakala Bobo Boy Beliung dalam arc Windara tercapai apabila Bobo Boy menemui mata puting beliung di Istana Kupuri. Sekarang kita beralih ke arc ketiga untuk Bobo Boy Galaxy Musim 2 iaitu arc Gentar yang berlaku di planet Makina dan juga asteroid yang berhampiran yang menempatkan kilang Nubot. Di sini, pihak lawan yang dihadapi Bobo Boy kesemuanya adalah robot-robot pula. Dan untuk pakaian tambahan, Bobo Boy mengenakan sut angkasawan untuk berlegar di ruang angkasa lepas. Manakala Power Sphera yang penting dalam cerita ini adalah Code Bot. Code Bot yang hilang kawalan akhirnya bertukar menjadi raksasa robot besar yang diberi gelaran Rosaksa. Dan transformasi elemental baru Bobo Boy untuk berhadapan dengan krisis ini adalah Bobo Boy Gentar, hasil fusion gempa dan halilintar. Sekarang mari beralih kepada arc keempat untuk Bobo Boy Galaxy Musim 2 iaitu arc Baraju pula yang berlaku di planet Baraju yang beriklim separuh panas dan sejuk, bertepatan dengan tema elemen api dan ais dalam arc kali ini. Berkenaan penguasa elemen lama, Bobo Boy bertemu dengan cucu kepada penguasa-penguasa elemen lama iaitu Yanari dari Puak Bara dan Gardu dari Puak Salju. Manakala pakaian ekstra yang dipakai Bobo Boy adalah baju panas dan baju sejuk pemberian Puak Bara dan Puak Salju. Berkenaan Power Sphera, Keyboard memainkan peranan penting dalam arc kali ini. Power Sphera Keyboard ini digunakan oleh penjahat untuk menghasilkan pelbagai jenis robot berkuasa api dan ais. Dan transformasi elemental baru yang muncul adalah Bobo Boy Sopan, hasil gabungan fusion antara Solar dan Taufan.
berkenaan unsur yang menaikkan taraf Boboiboy ke tahap ketiga. Dalam arc ini, Boboiboy Blaze dan Ice hampir naik tahap menjadi Boboiboy Nova dan Blizzard. sebelum mereka dihentikan. Ianya masih menjadi tanda tanya bagaimana mereka berjaya sampai ke tahap ketiga tersebut. Boleh jadi ianya berkaitan dengan tempat kejadian di puncak bakar beku, tempat perlawanan penguasa elemen asal Pirapi dan Mawais menentang Retaka. Boleh jadi ada suatu unsur tersembunyi di sini yang mempercepatkan transformasi Boboiboy. Setelah selesai 4 arc Boboiboy Galaxy musim 2 ini, akan tiba masa untuk Boboiboy Movie 3 Gurlatan pula, yang bertemakan elemen petir di planet Gurlatan yang dahulunya diperintah oleh Satrianta, sang penguasa asal elemen petir, atau nama tahap ketiganya Voltra. Planet Gurlatan adalah sebuah planet yang dipenuhi cas elektrik bervoltan tinggi, sama ada daripada guruh petir yang turun daripada langit ataupun sistem jana kuasa elektrik yang membekalkan tenaga untuk penduduk-penduduk di sini. Berkenaan watak-watak yang berkait dengan penguasa lama adalah Puteri Kirana yang merupakan cucu kepada Satriantar. Malah kesemua orang-orang istana dan tentera yang berkhidmat untuk Kirana semuanya juga merupakan spesies alien yang sama daripada planet ini, yang semuanya bertemakan petir. Dan mereka inilah yang menjadi pihak lawan ataupun musuh kali ini, dengan pelbagai senjata petir dan elektrik bervoltan tinggi. Berkenaan pakaian ekstra, Boboiboy ada memakai baju pekerja tukang cuci sebagai penyamaran sewaktu diburu di planet Gurlatan. Power Sfera yang memainkan peranan penting pada kali ini adalah keyboard sekali lagi, cuma dalam bentuk dan rupa yang baru, untuk menghasilkan robot berkuasa petir kali ini yang menyerupai Satriantar. Dan transformasi baru yang Boboiboy perolehi dalam arc ini adalah Boboiboy Rimba, iaitu tahap ketiga daun. Begitulah serba sedikit perbandingan antara kesemua arc dalam Boboiboy Galaxy musim 2 dan juga Boboiboy Movie 3. Dan semestinya ini bukan penghujungnya. Ini pun kita belum selit tentang siri Papa Pipi dan juga movienya Papa Game On yang bakal keluar tak lama lagi. Dan pada masa akan datang, pastinya akan muncul Mekamato musim 4, musim 5 dan seterusnya. Dan begitu juga pasti akan ada lagi siri-siri Boboiboy yang akan datang. Dan akan keluar lagi movie kedua Mekamato dan juga movie keempat untuk Boboiboy. Sekiranya anda suka video ini, pastinya anda suka juga video-video yang ini pula berkenaan misteri dan rahsia Boboiboy serta Mekamato. Pasti anda tak menyesal menonton. Terima kasih dan jumpa lagi.